merupakan tapak kem tentera Jepun semasa Perang Dunia Kedua. Masa tu usia aku 12 tahun. Setiap kali tibanya cuti sekolah, aku suka habiskan masa cuti aku dekat rumah makcik aku, bermain dengan sepupu-sepupu aku. Buat pengetahuan korang semua, makcik aku ni tinggal dekat kuartus kerajaan di negeri Selangor, dalam sebuah daerah di mana kuartus makcik aku ni dikelilingi oleh sawah. Walaupun namanya kuartus kerajaan, tapi kuartus ni adalah kuartus lama. Terdapat lebih kurang 10 buah rumah seakan-akan rumah Felda. Kali pertama aku datang dekat rumah makcik aku ni, aku dah rasa pelik sikit. Sebab bila tiba je malam, satu rumah pun tak ada yang pasang lampu dekat bahagian luar, dengan lampu jalan yang rosak. Jadinya bila waktu malam je, kawasan dekat kuartus tu memang gelap segelap-gelapnya. Dalam rumah makcik aku tu pula, terdapat 2 bilik yang agak besar, di mana satu bilik tu di bahagian dapur. Kalau nak ke bilik air pula, kena turun tangga. Dan satu bilik di bahagian dapur tu, di sebelah luarnya pula, terdapat satu perigi lama ataupun perigi buta yang dah lama tak digunakan lagi. Dan keadaan sekeliling perigi tu pun agak semak samun, dengan satu pokok jambu yang agak besar. Aku memang tak pernah cuba nak main-main dekat perigi tu, sebab makcik aku tak benarkan. Mengikut cerita orang yang lama tinggal dekat situ, perigi tu telah lama wujud sebelum kuartus tersebut didirikan lagi. Dan yang paling mengerikan, tapak kuartus tersebut merupakan tapak kem tentera Jepun semasa Perang Dunia Kedua. Pernah makcik aku cerita yang jiran makcik aku yang paling awal pindah dekat situ telah diganggu. Satu malam, dorang ni terjaga dari tidur sebab diganggu dengan bunyi tapak kaki dari luar rumah. Mulanya dorang ingatkan pencuri, so dorang perlahan-lahanlah intai dari sebalik lubang dinding rumah. Dan korang nak tahu apa yang mereka nampak? Mereka nampak sekumpulan askar Jepun tak berkepala sedang berkawat. Yang makcik aku pula, masa mula-mula pindah dekat situ, dia pun pernah juga diganggu. Makcik aku ni pernah nampak satu lembaga seakan-akan perempuan merangkak keluar dari bilik air. Biasalah budak-budak, bila dengar cerita macam tu, takut je sekejap je. Lepas tu dah tak ingat dah. Tapi ada satu malam tu, aku pula terkena. Masa tu jam lebih kurang pukul 11 malam. Aku dengan sepupu-sepupu aku tengah main dalam bilik pertama dekat dengan ruang tamu. Biasalah bila budak-budak main kan, suasana riuh rendah. Tengah kita orang gelak-gelak sakan, tiba-tiba satu tingkap dalam bilik tu terbuka. Mulanya kita orang sangkakan angin, tapi kita orang masa tu amat pasti yang tingkap tu terbuka bukan disebabkan angin, sebab malam tu memang cukup panas dan tak berangin langsung. Aku pun sedapkan hati sepupu aku. Mungkin aku yang terlupa kunci tingkap tu, sedangkan aku amat yakin yang masa time maghrib tadi, aku dah kunci dah tingkap tu.
Aku pun pelan-pelan pergi dekat tingkap tu. Suasana kat luar memang gelap gelita. Aku perhatikan pula bayang-bayang pokok kelapa kat situ. Tengok-tengok kalau betul angin yang dah buatkan tingkap tu terbuka. Tapi pokok kelapa kat situ memang tak bergerak langsung, yang menandakan angin sikit pun tak ada. Pelan-pelan aku pun tutup balik tingkap dan kunci tingkap tu. Spontan aku cakap dengan sepupu-sepupu aku. Mungkin angin agaknya. Niat sekadar nak sedapkan hati diorang. Lepas tu kita orang pun sambunglah main. Tak sampai 10 saat tingkap tu terbuka balik. Kali ni lebih keras bunyinya, seolah-olah dibuka dalam keadaan marah. Kita orang pun apa lagi lari tampukang keluar dari bilik tu. Malam tu kami ramai-ramai tidur kat ruang tamu. Tapi ada satu kejadian ni yang aku tak boleh lupa sampai sekarang. Kadang-kadang masih terbayang-bayang dekat ruang mata aku. Lama lepas kes tingkap terbuka sendiri tu, malam tu aku, sepupu dan adik aku tidur dekat bilik di bahagian dapur. Masa kita orang masuk tidur tu, jam dah dekat pukul 12. Suasana dalam rumah memang gelap. Yang dipasang cuma lampu bahagian dapur saja. Dalam bilik tu, kita orang tidur dengan kepala aku dekat dengan bahagian pintu. Dan buat pengetahuan korang semua, bilik nombor 2 ni tak ada pintu. Tengah aku sedap tidur, tiba-tiba aku terjaga. Dan aku amat yakin jam ketika tu lebih kurang 2 atau 3 pagi. Sebab suasana memang amat sunyi. Spontan masa aku terjaga tu, aku pusingkan kepala aku dan pandang menghadap ke dapur. Dan korang nak tahu apa yang aku nampak? Aku nampak pakcik aku dengan mak dia tengah duduk makan dekat dapur. Bila aku pandang je dekat dapur, serentak diorang berhenti makan sambil mata diorang tajam memerhatikan aku. Tapi masa aku nampak tu, aku macam bela. Aku tak fikir apa. Terus aku pejam mata balik dan sambung tidur. Aku memang tak ingat langsung yang masa tu dah lewat sangat. Dan aku pula boleh terlupa yang family makcik aku ni, diorang kalau time makan ada timing. Dan diorang takkan makan malam selepas pukul 8 malam. Dan selalunya lauk yang diorang masak untuk makan malam memang cukup-cukup je. Esoknya tu, bila aku tanya makcik aku sama ada diorang ada makan malam lagi tak lepas aku dan anak-anak diorang masuk tidur, makcik aku cakap memang tak ada. Jadi agak-agak korang, siapa ya yang aku nampak malam tu? Next video, aku akan ceritakan pengalaman mistik aku semasa tinggal di rumah lama aku.